Saya baca laporan bahawa setelah deal ini di-cancel, apa yang berlaku adalah LTAT akan menggantikan tempat KLK. LTAT ni pemilik Baustat lah. Pemilik Baustat. Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Correct. So dia akan ambil alih saham Baustat Holdings. Okey, kali ni jom kita bercerita tentang LTAT dan juga Baustat. Tadi tu saya petik daripada klip video close kejap lah. Dan kalau korang tengok video tu, di penghujung video tu actually Syahril ada nyatakan dua soalan. Persoalan pertama adalah daripada mana datangnya duit tu. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua adalah soal fundamental lah seperti yang dinyatakan oleh Syahril tu. Adakah patut itu kerja pension fund untuk membeli kepentingan dekat sebuah company yang not performing? By now sebenarnya kita dah tahu yang sebenarnya LTAT akan membuat satu pinjaman yang bernilai 2 bilion ringgit, yang mana pinjaman ni akan dijamin oleh kerajaan lah. Kalau ikut perjanjian awal sepatutnya KLK akan ambil alih saham lebih kurang dalam 33% lah daripada Baustat Plantation. Kemudian KLK akan melanjutkan tawaran arm ni, dia akan increase dia punya shareholding position tu kepada 65%. Bahkan tetapi for some reasons the deal call off lah. Tok Mat pun sebenarnya dia dah bagi satu statement why the deal is call off. Okey, bab tu saya tak nak pergi masuk lebih dalam lah. Sebelum saya ulas mengenai soalan Syahril yang kedua tu, saya nak explain sikit lah. Sebenarnya masalah LTAT dan Baustat ni, dia sebenarnya bukanlah satu masalah yang sangat complicated guys. Dia punya real fundamental issue sebenarnya adalah moral hazard. Tapi dah bertahun-tahun lah benda ni berlaku, tak ada siapa pun yang take up this issue seriously. Firstly, kita kena faham lah, LTAT ni dia adalah GLICs Government Linked Investment Companies. Dia sama macam lebih kurang macam EPF macam tu lah. Kalau korang tengok dekat sini bagaimanakah LTAT boleh pegang saham dekat Baustat ni sehingga 59.42%? Seolah-olah macam dia nak kontrol pula Baustat ni. Adakah itu peranan sebuah GLICs? Saya percayalah, kerja GLICs bukan ni. Kerja GLICs adalah macam mana mereka nak menguruskan dana tu, beli saham ataupun kepentingan dekat sebuah syarikat tu, dan apabila dia punya share price naik, jual, dapat keuntungan, bayar dividen, and then beli balik kepentingan dekat syarikat lain yang berpotensi. Sebenarnya masalah dekat Malaysia ni yang saya nampak lah, GLICs dekat Malaysia ni dia tidak ada satu guidelines untuk risk exposure. Jadi dia akan melabur sesuka hati dia lah. Macam ni lah sampai dekat 60% kan. Jadi bila benda ni berlaku, itu yang menyebabkan moral hazard boleh berlaku. Moral hazard ni sebagai contoh okey, tak apalah, kalau apa-apa benda-benda pelik berlaku pun tak apa, don't worry. Kepentingan majoriti kita GLICs yang pegang. If anything happen, don't worry, government akan bail out, we are too big to fail. Ni adalah contoh moral hazard. Sebab itulah LTAT bermasalah. Sebab bila Baustat bermasalah, diorang akan tarik LTAT ni bersama. Sebab diorang punya kepentingan terlalu tinggi dekat Baustat. Jadi moving forward, saya fikir adalah sangat penting for the government untuk menetapkan guideline untuk risk exposure bagi GLICs. Maksud saya perlu ada capping terhadap peratusan pegangan saham GLICs terhadap sesuatu syarikat tu. Sebagai contoh, capping mungkin maksimum 10%. Diorang tak boleh pegang lebih daripada 10%. So bila diorang ada capping macam tu, jadi ini akan memberikan flexibility bagaimana GLICs tu menguruskan diorang punya dana. Sebab kalau diorang tengok company ni macam ada problem, ada masalah, cepat-cepat diorang boleh jual diorang punya shares. Akan tetapi kalau diorang dah terikat dalam satu peratusan yang sangat tinggi macam ni, itu lah masalah dia. Jadi inilah yang sebenarnya menjawab persoalan Syahril tu. Kenapa sometimes GLICs ni buat keputusan yang macam tu? Bukankah sepatutnya diorang ni invest dekat company yang ada potensi untuk untung? Akan tetapi diorang terpaksa selamatkan pula company tu. Sebab apa? Ini berpunca daripada risk exposure tadi. Jadi guys, pada pandangan saya lah, moving forward, kerajaan yang ada sekarang ni perlu meletakkan capping Ada satu guideline terhadap risk exposure yang dibuat oleh GLICs ni. Kalau tak, masalah moral hazard ni akan terus berlaku, dan juga pada masa akan datang ada kemungkinan kerajaan mungkin terpaksa bail out lagi another GLICs. But at the same time, kita kena fair jugalah bahawa this is the problem yang diwarisi oleh kerajaan sekarang ni. This is not their problem, but it's unfortunate that they have to face this lah. Tapi yang lebih penting sekali adalah moving forward,
macam mana kita nak mengatasi masalah ni. Dan saya haraplah semua Glix ni sepatutnya ada capping terhadap diorang punya pegangan saham ke atas sesuatu syarikat tu. So guys, macam mana korang punya pandangan tentang video ni? Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa bagi saya satu like dan juga share kan.